Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, kita akan bersama-sama dengan seorang penceramah daripada Politeknik Kuching Sarawak yang akan berkongsi dengan kita berkenaan dengan kursus-kursus TVET yang ditawarkan di Politeknik Kuching Sarawak. Saya, Puan Ismar Fika binti Mokhtar, selaku moderator yang akan bersama-sama dengan penceramah kita pada hari ini. Sebelum itu, mohon izin saya memperkenalkan dahulu penceramah kita iaitu Encik Abdul Yazid bin Ibrahim, merupakan pegawai hal ehwal pelajar Politeknik Kuching Sarawak. Beliau juga merupakan pensyarah Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan mempunyai pengalaman mengajar dalam bidang elektronik selama 14 tahun. Beliau berkelulusan ijazah sarjana muda Kejuruteraan Elektronik dan Telekomunikasi dengan kepujian. Baiklah, dengan tidak membuang masa, saya ingin menjemput dan mempersilakan penceramah kita iaitu Encik Abdul Yazid untuk menyampaikan perkongsian beliau. Sebelum itu, saya ingin mengutarakan satu persoalan dahulu, iaitu terdapat beberapa kursus ditawarkan di institusi Encik Aziz iaitu Politeknik. Dapatkah Encik Aziz senaraikan beberapa kursus yang dikira panas ataupun hot ataupun popular dalam kalangan pelajar dan mengapa kursus-kursus itu sangat digemari dan juga diminati oleh para pelajar? Terima kasih kepada pihak Tegas dan Puan Isma sebagai moderator. Okay, sebelum itu saya buka ni dulu, buka Silakan. share dulu. Saya penonton sekalian dapat melihat secara jelas program-program yang ditawarkan di Politeknik Kuching Sarawak. Okay, Politeknik menawarkan tiga yang paling utama, iaitu bidang kejuruteraan, bidang teknologi maklumat, bidang penerangan. Dalam bidang kejuruteraan, kita ada program diploma kejuruteraan awam, kejuruteraan perkhidmatan bangunan, diploma geometrik ataupun dikenali dahulu adalah ukur tanah, diploma kejuruteraan elektrik dan elektronik, diploma kejuruteraan elektronik komunikasi, diploma kejuruteraan mechanical, diploma kejuruteraan mechanical automotif, diploma kejuruteraan mechanical penyamaran udara dan penyejuk ukuran ataupun aircon, dan diploma kejuruteraan proses petrokimia. Dan untuk bidang teknologi maklumat, kita menawarkan bidang diploma teknologi maklumat, teknologi digital. Dan untuk penerangan pula, diploma accountancy dan diploma pengajian perniagaan. So, bagi saya, semua program yang ditawarkan di Politeknik ini adalah popular ataupun panas disebabkan penempatan yang kita sediakan Politeknik memenuhi, iaitu sebanyak 1,080. Untuk sesi, sebagai contoh untuk sesi ini, sesi 1 2021-22, semua penempatan ini telah diisi. Maksudnya ke semua diploma, penempatan diploma di Politeknik telah diisi sepenuhnya. Saya ambil contoh diploma kejuruteraan penyamaran udara, penyebekuan. Di Malaysia ini kita ada hanya dua program ini di Politeknik Ungku Omar, iaitu di Perak, dan di Politeknik Kuching Sarawak. Jadi dua tempat ini memang akan dipilih oleh calon-calon lepasan SPM. Okey, terima kasih Encik Aziz atas penjelasan yang sangat berinformasi tadi. Okey, saya ingin bertanyakan juga, pelatih yang berjaya ke institusi tuan, adakah mereka ini dibiayai oleh mana-mana agensi atau mereka perlu mengeluarkan perbelanjaan ataupun duit paket sendiri untuk membiayai pendidikan mereka? Okay, untuk pelajar ni, mereka ini memang ada dibiayai oleh agensi seperti yang paling popular lah, PTPTN,
dan Yayasan Sarawak, Yayasan Tenaga Nasional, Beasiswa Pinjaman Kerjaan Negeri Sarawak ataupun BPKNS, ataupun Yayasan Biayaan Pendidikan Setiap Negeri. Saya ambil contoh sebagai Sabah. Sabah ada yang menawarkan untuk pembiayaan pendidikan untuk rakyat Sabah. Okey. Ini saya ambil contoh untuk YTN. YTN ni ataupun Yayasan Tenaga Nasional. Pelajar yang terpilih adalah terdiri daripada golongan keluarga berpendapatan B40. Okey. Nama-nama pelajar ini terpilih adalah daripada kerjasama unit ambilan pelajar pendidikan Jabatan Pendidikan Politeknik dan Koresmeti melalui IKASIH. Jadi pemilihan untuk calon-calon ataupun penerima Yayasan Tenaga, nama-nama ini akan ditapis ataupun dipilih oleh daripada senarai IKASIH. Itu saja untuk soalan yang kedua. Terima kasih Encik Zazid atas penjelasan berkenaan dengan pembiayaan untuk pelatih-pelatih yang akan mengikuti pembelajaran ataupun pendidikan di Politeknik. Okey, saya juga ingin bertanyakan berapakah kapasiti pengisian institusi Fakulti Politeknik pada setiap tahun pengambilan dan juga berapakah peratus kapasiti ini telah diisi? Sesi kita dalam satu tahun kita ada membuat 2 kali dalam setahun, iaitu sesi 1 dan sesi 2. So sesi 1 ini kita akan war-warkan bila mana SPM, keputusan SPM telah diumumkan. So masa itulah sesi 1 boleh kita mohon, dan sesi 2 selepas 6 bulan sesi 1. So sesi 1 ini akan untuk kapasiti, peratus kapasiti. Untuk sesi ini, sesi 1 ini kita menerima sebanyak 1,096 permohonan. Jadi daripada 1096, penempatan kita hanya 1080. Maksud di sini kita melebihi 100% lah. Kalau dari segi perkiraan 102% ataupun seramai 1056 dan memenuhi norma pengambilan setiap sesi. Terusnya saya juga ingin mengetahui selepas mengikuti latihan di institusi Politeknik, apakah hala tuju pelajar baik dalam bidang latihan ataupun kerjaya? Boleh tak Encik Yazid jelaskan? Okey, selepas pelajar ini ataupun calon-calon ini telah melalui latihan, lepasan pelajar Politeknik Kuching Sarawak sudah pasti mempunyai hala tuju mereka. Okey, mereka boleh memilih antaranya sama ada bekerja ataupun menyambung pengajian. Saya ambil sebagai contoh, sekiranya mereka terus bekerja, mereka boleh menjadi juruteknik, penolong jurutera ataupun penolong akaunten. Okey, disebabkan ini, semua program pengajian di Politeknik Kuching Sarawak telah mendapat akreditasi daripada badan yang diiktiraf. Okey, seperti ITEC ataupun the Engineering Technology Accreditation Council, MBOT, Malaysian Board of Technology, dan yang kita telah maklum ataupun MQA, Malaysian Qualification Agency. Kesemua 13 program ini telah diakreditasi sebelum ini. Disebabkan pelajar-pelajar kita ini kemungkinan mereka ini akan ke luar negara untuk menyambung ataupun bekerja di luar negara. Badan-badan akreditasi ini adalah penting supaya mereka boleh ke luar negara. Dan selain pada itu, lepasan Politeknik Kuching Sarawak juga boleh melanjutkan ke
ijazah sarjana muda dalam bidang pengajian seperti kejuruteraan, penerangan dan teknologi maklumat. So jika kita dilihat pada September yang baru ini 2021, seramai 5,103 lepasan politeknik telah ditawarkan ke universiti awam untuk sesi yang terbaru ini 2021-2022. Ini termasuk graduan politeknik yang turut ditawarkan pengajian ijazah sarjana muda di Universiti Teknikal Malaysia yang famous sekali adalah Universiti Tun Hussein On, Universiti Teknikal dan banyak lagi universiti lain. Selain itu, graduan politeknik juga diberi keutamaan untuk melanjutkan pengajian ijazah muda di Politeknik Premier. Politeknik sebenarnya di Malaysia ini kita ada 3 politeknik yang menawarkan sarjana muda. Seperti Politeknik Tunku Umar, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Selangor dan Politeknik Ibrahim Sultan. Okey. Selain daripada itu juga, sekiranya calon ataupun pelajar ini tidak menyambung pengajian, mereka juga akan terus bekerja dalam bidang seperti usahawan lah. Cuma di sini usahawan yang kita ada, kita boleh di Matang Jaya ada satu kedai mekanik. Itu adalah salah satu contoh usahawan bekas pelajar Politeknik Kuching Sarawak. Terima kasih Encik Aziz atas penjelasan yang sangat berfungsi dan terperinci itu tadi. Okey, kita juga ingin mengetahui dalam pada masa ini berapa patuskah kebolehpasaran ataupun marketability pelajar yang mengikuti latihan di institusi khasnya politeknik ini, apakah usaha-usaha institusi politeknik untuk meneruskan atau meningkatkan peratusan kebolehpasaran ini? Okey, baik. Okey, dari segi peratusan kebolehpasaran ataupun GE, Graduate Employability, Politeknik Kuching Sarawak adalah memasangkan untuk tahun 2018 GE kita adalah sebanyak 97.7% 2018 dan tetap konsisten sebanyak 97.2% pada tahun 2022. Tapi untuk 2022, okey, disebabkan negara kita ataupun seluruh dunia ini dilanda dengan pandemik COVID-19. Namun dalam situasi normal baru ini, ia tidak terlalu menjejaskan kadar GE graduan Politeknik Kuching Sarawak, tapi kita dapat mengekalkan peratusan dengan baik iaitu 91.1%. Okey, untuk memastikan momentum kadar GE graduan Politeknik Kuching kekal dan menjadi pilihan industri, Politeknik bergiat aktif untuk meningkatkan kemahiran bakal graduan menerusi program reskilling dan upskilling seperti program pensijilan kompetensi pemetaan utiliti untuk graduan diploma geometrik dan untuk kejuruteraan elektrik dan elektronik pensijilan kompetensi fiber optik. Untuk mechanical pula kita ada bagi khusus AutoCAD Certified Professional dan banyak lagi yang lain. Selain daripada itu, proses temu duga ataupun latihan untuk insaniah ataupun soft skill menerusi program kepimpinan, penulisan projek, kem jati diri seperti di Poli kita ada satu badan ataupun badan uniform seperti Relasis plus ini maksudnya plus PLAS Tentera Laut lah untuk mengikuti pertandingan peringkat negeri, kebangsaan atau bangsa sama ada arena sukan, pidato, debat, e-sport dan sebagainya. Okey, pada masa yang sama untuk memastikan kurikulum di PKS tetap relevan dan mengikuti kehendak industri, hubungan PKS bersama pihak industri
turut aktif meneruskan jalinan kolaborasi antaranya sebagai contoh seperti Land Surveyor Board Sarawak dalam bidang juruukur tanah iaitu geometrik tadi, dan Sebar Dynamic Holding Berhad dalam bidang kejuruteraan mekanikal, petrokimia dan elektrik. Dan satu lagi Lord Chemical Titan Johor yang berada di Johor untuk program petrokimia dan mekanikal. Untuk accountancy, Idris Ibrahim Group dalam bidang akuntansi dan Gearworks Teknologi Sdn Bhd dalam bidang ICT, dan banyak lagi untuk latihan-latihan supaya program-program yang kita tawarkan adalah relevan dengan keadaan semasa dan industri masa kini. Terima kasih Encik Yazid atas penjelasan itu tadi. Apakah nasihat-nasihat Encik Yazid kepada bakal pelajar Sarawak yang berminat untuk mengikuti latihan di Politeknik Sarawak? Okay, saya menyeru kepada anak-anak Sarawak secara amnya yang berkelayakan khususnya supaya memilih Politeknik Kuching Sarawak sebagai pilihan yang utama dalam menentukan kerjaya di masa hadapan, terutamanya dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET, sejajar dengan seruan timbalan Ketua Menteri Sarawak kita iaitu Datuk Ahmad Douglas Enggah pernah berkata dalam utusan Borneo Kerajaan Akhbar secara online, berkata kerana pada masa kini mereka yang mempunyai pendidikan TVET atau teknikal dan lebih mudah untuk memasuki pasaran kerja. So di sini sebelum anak-anak Sarawak ataupun calon-calon lepasan SPM sebelum memilih politeknik sebagai pilihan, pastikan kelayakan minima dipenuhi. Di sini suka saya nak sharekan untuk kelayakan minima. Sebelum mengisi saya sarankanlah di sini saya boleh share untuk syarat minima untuk bidang kejuruteraan, iaitu kena lulus bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sejarah. Dan lain lagi mendapat 3 kepujian. Kepujian ini adalah C C iaitu Maths, matematik, 1 mata pelajaran berkaitan sains ataupun technical vocational, dan mana-mana 1 mata pelajaran lain yang belum diambil kira kepujian, dan tidak cacat anggota yang menyukai kerja amali, dan tidak buta warna bagi bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik. Okay, untuk bidang teknologi maklumat dan accountancy, dia hampir sama, cuma di sini kena hati-hati bila memilih. Dia kena lulus bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sejarah, mendapat 3 kepujian dari mana mata pelajaran termasuk matematik, dan mana-mana 2 pelajaran lain yang belum diambil kira kepujiannya, dan tidak cacat anggota yang meninggalkan kerja amali. Dan untuk diploma pengajian perniagaan, lulus bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah dan matematik, ataupun mendapat 5 kepujian daripada mana-mana mata pelajaran dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali. So sebelum itu saya akan memperlihatkan share di manakah calon-calon ini untuk memohon. Okey, di sini saya sharekan QR code dan satu ada link di bawah ini, HDP ambilan mypolicc.edu.my. Di sini pelajar calon-calon akan memohon melalui atas talian. Untuk info pemohonan, calon boleh like ataupun follow, boleh mengikuti seperti di sinilah
di bawah ini Politeknik Kuching Sarawak, kita punya Facebook dan ini adalah Instagram dan ini adalah Twitter. Semua info-info yang terbaru kita akan update lah dekat ketiga-tiga saluran ini supaya anak-anak semua ataupun calon-calon anak-anak Sarawak dapat mengikuti perkembangan apa yang berlaku di Politeknik Kuching Sarawak. Terima kasih Encik Aziz atas perkongsian dan juga penjelasan yang sangat bermanfaat dan berinformasi kepada kita semua, khasnya kepada para belia yang di luar sana untuk jadikan sebagai panduan dalam para belia memilih bidang-bidang yang ingin mereka ceburi jika mereka ingin melanjutkan pendidikan ke Politeknik Sarawak. Oleh itu saja, sekian saja perkongsian kita pada sesi ini. Terima kasih kepada semua yang mengikuti perkongsian ini. Saya hari dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.